Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini, hari yang ke-15 Ramadan, dan insya-Allah kita akan cuba renungi ayat yang ke-15 daripada surah Sabah, ya. Alhamdulillah kita dapat maintain lah satu hari satu ayatnya. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak sekarang pun mungkin hari-hari akan datang, ya. Mungkin sekarang ramai yang tak berkesempatan untuk menonton dan mendengar apa yang saya cuba sampaikan. Tapi insya-Allah satu hari nanti bila ada kelapangan dapatlah dengar, dan tolonglah sebar-sebarkan supaya lebih ramai yang dapat mengambil manfaatnya insya-Allah. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang nikmat besar yang Allah kurniakan kepada dua orang nabinya, iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, dan bagaimana kedua-duanya menerima nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan penuh kesyukuran, dengan istiqamah dalam beribadah, berbakti kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan keadilan, menyebarkan kebaikan dan sebagainya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan pula golongan yang berlawanan dengan mereka berdua, iaitu orang yang diberi nikmat tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab syukur itu dengan sebaik-baiknya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-15, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini selalu istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ni selalulah disebut-sebut, ya, sebagai orang kata impian yang tak dicapai oleh semua orang lah. Maknanya terbenanya satu negara yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini. Jadi ini Allah ungkapkan untuk Sabak. Jadi Sabak ni sebenarnya apa makna, ya? Menurut ahli tafsir, dia ada dua bacaan. Maknanya kalau dibaca dengan Saba'a, dengan fathah Saba'a, maka dia merujuk kepada satu negeri, satu buq'ah. Maknanya satu daerah tertentu daripada muka bumi ni kalau dibaca dengan Saba'a. Tapi kalau dibaca dengan Saba'in, ini kita kebanyakannya baca Saba'in, ya. Saba'in ia merupakan nama kabilah. Nama kabilah yang berasal daripada seorang lelaki yang bernama Sabak. Wallahu alam, ya. Jadi menurut Ar-Razi ini lebih rajih, lebih kuat. Sebab apa? Sebab Allah sebut di situ terdapat ayah. Ayah ni adalah tanda. Tanda ni boleh difahami oleh orang yang berakal, bukan oleh muka bumi. Okey. Ya, sebab ayah ni bermakna tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerapian ciptaannya, keindahan ciptaannya. Itu ayah, ya. Mana ayah adalah asal makna itu ialah tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah, kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan kebijaksanaannya. Jadi ayah ni dipahami oleh manusia lah, kerana manusia ada akal. Jadi sebab itu bacaan Saba'in itu dikata lebih rajih.
Jadi bila sebut sabain tu maknanya dia merujuk kepada kabilah. Jadi tapi boleh dikatakan ahli sejarah mengatakan kalau dia merujuk kepada nama tempat pun dia adalah suatu tempat yang terletak di selatan Jazirah Arab atau di Yaman lah. Ya. Jadi kita tahu dalam kisah Nabi Sulaiman pun ada disebut juga negeri Sabak ni. Ya, negeri Sabak yang ditemui oleh Hudhud yang pada suatu hari bila Nabi Sulaiman tak nampak Hudhud ada dalam kalangan bala tentera dia mencari mana Hudhud ni, tak disiplin ya, pergi tanpa minta izin. Jadi kemudian sekejap Hudhud kembali dan membuat laporan yang mengkagumkan di mana dia telah menemui satu kerajaan besar yang diperintah oleh seorang wanita. Jadi kerajaan itu disebut sebagai Sabak dan rajanya ketika itu adalah seorang perempuan, seorang wanita. Jadi maknanya dalam kisah Nabi Sulaiman pun ada kaitan dengan negeri yang bernama Sabak, dan Allah di sini pun nak cerita tentang Sabak. Apakah itu sama dengan Sabak yang dalam kisah puteri Balqis tu yang bertemu dengan Nabi Sulaiman, maknanya sezaman dengan Nabi Sulaiman ataupun lain, itu wallahu alam. Tapi apa yang nak di-highlight dalam ayat ini ialah gambaran ada manusia yang tak sama dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dari segi mensyukuri nikmat, dari segi mendapat nikmat yang besar dan melaksanakan tanggungjawab syukur itu. Ya. Jadi kita tak usah fikir banyaklah bila ni berlaku selepas Nabi Sulaiman ke, semasa dengan Nabi Sulaiman ke, ataupun sebelum ke, itu wallahu alam. Ya, jadi apa yang kita nak ambil ibrah di sini ialah Sabak, sama ada dia nama kabilah ataupun nama tempat, ada tanda-tanda yang jelas menunjukkan nikmat Allah yang sangat besar. Iaitu apa dia nikmat yang Allah beri kepada mereka? Jannatani an yaminin wa shimal. Ada dua kebun dari kanan dan kiri. Jadi kata ahli tafsirnya, dia negeri ni dia berada di lembah, dikelilingi oleh bukit, dan lembah itu sangat subur. Mereka bercucuk tanam dengan pelbagai jenis tanaman. Ada yang bagi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, orang poleh kan. Lepas tu dilingkungi pula oleh tanah tinggi, yang mana tanah tinggi itu penuh dengan pelbagai jenis pokok yang mengandungi buah-buahan yang pelbagai. Dia ada yang ceritalah mewahnya negeri itu sampai dia kata tanam anggur tu sendiri ada 28 jenis. Macam mana tu ya? Ada seedlessnya, yang merahnya, yang hijau, Allah alam lah. Tapi dia nak bayangkan mewah sangat-sangat negeri ni, sampai dia kata kalau orang berjalan bawa bakul dijunjung, kan biasanya orang perempuan kan dijunjung bakul kan. Kalau dia berjalan kat lorong-lorong tu, negeri tak ni ada dihimpit oleh dua tanah tinggi kan, dua bukit. Jadi kalau dia berjalan bawa bakul, atas kepala junjung bakul tu, tak payah petik, buah tu akan berguguran masuk je dalam bakul tu. Punyalah banyak. Masya Allah. Macam mana ya? Itu baru dunia kan. Taman di dunia. Kalau syurga wallah alam lah, tak payah berjalan kan. Niat je dah sampai. Ni nak bayangkan. Tak payahlah nak susah payah, nak panjat ke, nak kait. Nak kait dengan galah ke apa. Bawa je bakul, letak sangkut kat belakang ke, letak atas kepala ke, buah akan jatuh sendiri dalam bakul tu. Punya mewah kan. Itulah dikata jannatani an
yaminin wa shimal, maknanya sebelah kiri sebelah kanan, penuh dengan kebun-kebun yang mengandungi pelbagai jenis buah-buahan, tanaman. Dan di samping itu apa dia kata, ada kayu-kayuan yang boleh buat minyak wangi ke, haru ke apa kan, macam-macam lah. Jadi dengan kemewahan yang Allah kurniakan itu, maka Rasul ada diutus, Rasul kepada mereka memberi peringatan. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Jadi ini peringatan yang diberi oleh Rasul mereka supaya makan. Makan maknanya tak ada halangan untuk menikmati segala rezeki tu. Tapi di samping itu washkurulah, bersyukurlah kepadanya, kepada Tuhan kamu. Jadi itu je peringatannya, supaya menikmati segala kemewahan yang ada itu dengan washkurulah, bersyukurlah. Jadi, dan negeri itu dengan segala kemewahan yang ada tu disebut sebagai baldatun thayyibah. Apa makna baldatun thayyibah ni? Maknanya negeri itu subur. Dia bukan saja subur, tetapi thayyibah ni dia kata dia bersih, selamat, sejahtera. Tidak ada makhluk perosak. Tak ada makhluk perosak, dia kata. Tak ada ular, tak ada jengking, tak ada lalat, tak ada nyamuk, tak ada segala makhluk-makhluk perosak yang menyakitkan. Itu dia maksud baldatun thayyibah tu. Maknanya negeri yang sejahtera sungguh. Kalau kita tanam pokok tu, kita selamatkan daripada, kalaupun orang kata tak ada makhluk perosak yang besar-besar, tikus ke apa, setidak-tidaknya ada ulat kan, makan buah-buahan tu. Ini tak ada. Dikata kalau orang dari luar datang, kutu-kutu pun tak ada, ulat-ulat pun tak ada. Dia kata kalau datang dari luar, masuk je sampai ke negeri Sabah ni, kalau ada kutu-kutu yang lekat kat baju tu, dia mati terus. Allahu Akbar. Macam manalah punya sejahtera, aman damai. Kalau sampai makhluk perosak tak ada, nyamuk tak ada, kutu tak ada, ular tak ada, jengking tak ada, tikus tak ada. Jadi maknanya buah-buahan tu memang Masya Allah, ya, sangat segar, bersih, selamat. Tak risau dah nak ada ulat ke apa kan. Kalau kita sekarang ni, kita tengok buah luarnya nampaklah elok kan, menggiurkan, tapi bila gigit, Allah, ada ulat pula kat dalam. Ni tak ada. Jadi itu dipanggil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maknanya Warabbun Ghafur ni Tuhan yang Maha Pengampun lah maksud dia. Jadi semua ini adalah anugerah daripada Tuhan yang Maha Pengampun, di mana sekiranya kamu kekal bersyukur di atas segala nikmat ni, maka kamu tidak akan diseksa di akhirat nanti. Itu maksud dia. Ya, Warabbun Ghafur maknanya Tuhan yang Maha Pengampun. Dengan segala nikmat yang ada kat dunia ni, di akhirat pun kamu akan terlepas daripada seksa sekiranya kamu bersyukur dan kamu istiqamah taat kepada segala suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ada seorang lagi ternampak bagi salam, ya. Hanidah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi mendengar Ustazah borak petani. Kan, mudah-mudahan hilanglah sikit ngantuk-ngantuk tu, ya. Okey, jadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan satu kabilah yang tinggal di satu penjuru bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kemewahan yang tak tergambarkan, dengan kebun yang ada di sekeliling negeri mereka,
dalam kebun itu pula dipenuhi dengan pelbagai jenis tanaman, pelbagai jenis pokok, pelbagai jenis buah-buahan, pelbagai jenis apa-apa kegunaan yang mereka kehendaki, dan mereka mendapatkan hasil daripada taman itu dengan begitu mudah. Ya, dengan begitu mudah. Kemudian taman ini pula begitu bersih, selamat dari segala perkara yang merosakkan. Jadi apa yang dituntut daripada mereka ialah menikmati segala rezeki yang mewah itu dengan bersyukur kepada yang mengurniakannya. Jadi sekiranya mereka terus melaksanakan tanggungjawab syukur ini, maka negeri itu akan kekal thayyibah dan mereka akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke akhirat. Jadi ini gambaran sabak. Jadi apakah kesudahannya? Adakah mereka terus bersyukur dan negeri mereka terus sejahtera, selamat, thayyibah, dalam keadaan thayyibah tu? Inilah yang akan disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang ke-16, insya-Allah. Jadi janji kita satu hari satu ayat. Kita akan sambung ayat yang ke-16 insya-Allah jika panjang umur esok pula. Ya, jangan lupa untuk ikuti. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.